Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak murid Ustaz Prasekolah 1 dan 2. Baiklah, hari ini kita teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Prasekolah. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah ibadah solat. Standard kandungan pada hari ini adalah 3.4, melakukan simulasi dalam solat. Standard pembelajaran pada hari ini 3.4.1 menunjukkan had aurat ketika solat. 3.4.2 menunjukkan perlakuan solat dengan betul. Berdiri tegak, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat dan salam. 3.4.3 melafazkan takbiratul ihram. Had aurat ketika solat. Had aurat ketika solat. Okey, untuk lelaki, sempadan aurat bagi lelaki ialah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Kalau lelaki, pusat hingga lutut ni adalah aurat. Jadi untuk kita menunaikan solat, kita mesti menutup aurat bagi lelaki, pusat hingga lutut. Adalah lebih baik kalau kita berpakaian seperti ini. Berpakaian sempurna. Ada baju, ada seluar. Seluar yang menutup aurat. Pakai baju yang sempurna untuk kita menunaikan solat. Untuk perempuan, sempadan aurat bagi perempuan ialah menutup seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan ketika menunaikan solat. Okey, aurat bagi perempuan adalah keseluruhan tubuh badan. Tubuh badan perempuan keseluruhannya adalah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Untuk lebih elok lagi, kita menunaikan solat, kita pakai telekung. Sekiranya ada telekung, kita pakai telekung. Boleh tak kita solat tak pakai telekung? Boleh. Dengan syarat, mestilah menutup aurat. Mestilah menutup aurat. Kecuali muka dengan kedua tapak tangan yang boleh nampak. Tetapi kita kena memakai pakaian yang menutup aurat. Adalah lebih baik kita memakai telekung. Itu adalah lebih baik bagi perempuan, kita memakai telekung untuk menunaikan solat. Pastikan aurat kita walaupun kita pakai telekung, aurat kita tidak terdedah. Maknanya kalau kita pakai telekung, pastikan rambut tidak terkeluar, kaki tak nampak. Yang boleh nampak, kalau pakai telekung, yang boleh nampak adalah muka. Pastikan aurat, jaga aurat ketika menunaikan solat. Aurat ni juga kita kena jaga bukan dalam solat saja. Di luar solat sebagai seorang Islam pun kita kena jaga aurat. Begitulah juga dengan lelaki, mesti jaga aurat. Aurat lelaki ingat. Ingat aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Faham semua? Baiklah, perlakuan solat yang pertama. Perlakuan solat yang pertama adalah berdiri tegak ataupun berdiri betul. Kalau kita tengok contoh yang Ustaz bagi ni, berdiri tegak. Ini bagi lelaki, berdiri tegak. Kita tengok tangan dia di sisi, di tepi, kaki dibuka seluas bahu. Tengok, bahu dengan kaki sebaris. Bahu dan kaki sebaris. Ini adalah berdiri betul. Mula-mula kita nak tunaikan solat, berdiri betul. Mata menghadap ke tempat sujud. Ini tempat sujud. Tengok, mata menghadap ke tempat sujud. Pastikan kita berdiri dengan betul. Begitu juga perempuan,
tangan juga di sisi, tapi kaki dirapatkan. Kaki dirapatkan. Mata mesti pandang tempat sujud. Pelakuan solat yang kedua. Ni dia. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, angkat tangan tu. Kalau kita tengok contoh yang ustaz bagi ni, dia angkat tangan untuk takbiratul ihram. Untuk melafazkan takbiratul ihram. Apa dia? Allahu Akbar. Keadaan tangan dia mestilah angkat. Tengok dia punya pergelangan tangan dia pun mesti pergelangan tangan, maaf. Dia punya bawah ketiak ni pun mesti terdedah. Diangkat betul-betul. Takbiratul ihram, angkat tangan betul. Pastikan angkat tangan ni betul. Jangan sambil lewa, angkat betul-betul. Allahu Akbar. Begitu juga perempuan. Dia seperti berdiri betul. Tangan diangkat mestilah paras dengan bahu. Kalau lelaki atas bahu, bawah telinga. Perempuan mestilah separas dengan bahu. Angkat takbir. Faham? Bila dah belajar ni, buat betul. Pelakuan solat yang ketiga. Rukuk dengan tomak ninah. Ini adalah perlakuan rukuk. Perlakuan rukuk mestilah dengan tomak ninah. Apa itu tomak ninah? Berhenti seketika selepas membaca bacaan dalam rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan 3 kali, berhenti seketika. Itu adalah dinamakan tomak ninah. Keadaan rukuk, kalau kita tengok contoh yang ustaz bagi ni, kaki mesti lurus. Tak boleh bengkok. Kaki lurus. Badan pun lurus. Tangan pun mesti lurus. Tangan letak dekat lutut kamu. Dekat kepala lutut. Tengok. Tangan letak kat kepala lutut kamu. Ini adalah keadaan rukuk. Mata mesti menghadap, mesti memandang tempat sujud. Mata mesti memandang tempat sujud. Keadaan rukuk mesti semuanya lurus. Badan lurus. Dibengkokkan, lepas tu badan lurus, kepala pun lurus, mata menghadap ke tempat sujud, tangan lurus, kaki pun lurus. Begitu juga perempuan. Perempuan, tangan, siku dibengkokkan. Siku dibengkokkan, tapi badan tetap lurus. Kaki pun tetap lurus. Cuma tangan siku dibengkokkan. Tangan tetap di lutut. Tapak tangan tetap di lutut. Dah tahu ni, cuba buat yang betul-betul. Pelakuan solat yang keempat, i'tidal. Tadi kita rukuk. Kita dah membongkokkan badan, iaitu rukuk. Sekarang kita i'tidal. Kita bangun selepas rukuk. Nampak anak panah ni ke atas. Daripada rukuk, dia bangun pula berdiri tegak. Tangan mesti di sisi. Kaki seperti biasa, tidak berubah. Bacaan dia apa daripada rukuk? Sami Allahu liman hamidah. Ingat tu. Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah bacaan i'tidal. Daripada rukuk dia bangun berdiri betul. Itu adalah i'tidal. Sama juga perempuan. Dah tahu ni, cuba buat yang betul-betul. Pelakuan solat yang kelima, sujud. Tadi kita dah rukuk. Lepas rukuk kita i'tidal.
Selepas i'tidal kita sujud. Ini adalah keadaan sujud. Keadaan sujud bagi lelaki. Kaki dibukakan seperti biasa macam kita berdiri tadi. Jari kena lipatkan ke dalam. Jari lipat ke dalam. Maknanya perut kaki ni berada di atas lantai. Jari dilipatkan. Tak boleh kamu tak lipat jari. Mesti lipatkan jari ke dalam. Tengok keadaan ni. Okey. Bila sujud kalau lelaki, tangan ni, siku dengan badan ni boleh buka. Lepas tu diangkatkan sedikit. Nampak? Diangkatkan, siku diangkatkan. Kaki dilipatkan. Jari kaki dilipatkan. Mesti lurus. Okey. 7 anggota ketika sujud mesti berada di atas lantai. Apa dia? Dahi. Yang pertama dahi. Yang kedua, kedua-dua tapak tangan. Ni tapak tangan 1, tapak tangan 2. Mesti 7 anggota mesti ada dekat atas lantai. Nombor 1 dahi. Nombor 2 tapak tangan kanan. Yang ketiga tapak tangan kiri. Yang keempat lutut kanan. Yang kelima lutut kiri. Yang keenam jari kaki kamu yang kamu lipatkan. Jari kaki mesti dilipatkan. Ini adalah yang keenam. Dan ketujuh pun sama. Mesti dilipatkan ketika sujud. Perempuan pun sama juga. Cuma perempuan tangan dia macam ni, lelaki diangkatkan dia punya siku. Perempuan tak perlulah angkatkan dia punya siku. Lurus je ke depan. Kaki mesti rapat, tak boleh buka macam lelaki. Perempuan kaki mesti rapat. Sama juga jari pun dilipatkan ke dalam. Sujud dengan tumakninah maknanya kamu sujud, kamu baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca 3 kali. Lepas tu kamu berhenti seketika. Itulah dinamakan tumakninah. Tumakninah berhenti seketika dengan kadar membaca subhanallah. Baca subhanallah dalam hati. Itu kadar dia. Bukan suruh kamu baca. Itu kadar dia. Berhenti seketika. Duduk antara 2 sujud. Pelakuan solat yang ke-6, duduk antara 2 sujud. Selepas kamu sujud, kamu duduk antara 2 sujud. Inilah keadaan sujudnya. Mata mesti menghadap ke tempat sujud. Untuk lelaki dan perempuan sama je. Kaki kanan dilipatkan, kaki kiri di bawah punggung. Kaki kiri di bawah punggung. Kaki kanan dilipatkan. Ini adalah keadaan duduk antara 2 sujud. Lepas kamu duduk macam ni, kamu akan sujud semula. Sujud yang kedua. Ni nama dia duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud maknanya antara sujud pertama duduk, lepas tu baru sujud kedua. Okey, ni kaedah dia duduk antara 2 sujud. Kaki kanan mesti dilipatkan. Jari kaki kanan mesti dilipatkan. Kaki kiri di bawah punggung. Pelakuan solat yang ketujuh. Pelakuan solat yang ketujuh adalah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal sama duduk macam duduk antara 2 sujud. Tangan kamu mesti jari kamu mesti lipatkan. Jari telunjuk ni mesti angkat ke depan. Ini duduk tahiyat awal. Mata mesti menghadap tempat sujud. Mata mesti menghadap tempat sujud.
Duduk tayak awal, tangan dia berbeza. Jari kanan yang berbeza. Ni kanan ni. Ni tangan kanan, ni tangan kiri. Tengok tangan kanan ni, tengok jari dilipatkan, jari telunjuk je diangkat. Samalah juga dengan perempuan, jari telunjuk mesti diangkatkan. Pelakuan solat yang ke-8. Pelakuan solat yang ke-8 apa dia? Duduk tahiyyat akhir. Apabila dah sampai rakaat yang terakhir, duduk tahiyyat akhir. Duduk tahiyyat akhir macam mana? Okey, ini bagi lelaki keadaannya. Okey, kaki kanan sama juga, jari dilipatkan. Kaki kiri di bawah punggung. Punggung mesti di atas lantai. Kaki kiri dilipatkan di bawah ni. Nampak? Di bawah kaki kanan ni ada kaki kiri. Nampak ni. Dilipatkan bawah kaki kiri, punggung mesti duduk atas lantai. Nampak? Tangan sama juga. Jari dilipatkan, jari telunjuk diangkat. Sama juga dengan perempuan, kaki kanan, jari kaki kanan kena lipat. Kaki kiri duduk bawah kaki kanan, punggung mesti ada di atas lantai. Tangan sama juga, jari dilipatkan, jari telunjuk diangkat. Ini adalah pelakuan solat yang ke-8, nama dia duduk tahiyyat akhir. Jadi cara duduk tahiyyat akhir. Mata mesti menghadap tempat sujud. Pelakuan solat yang ke-9, memberi salam yang pertama ataupun memberi salam. Memberi salam pertama tu wajib. Memberi salam kedua sunat. Tajuk dia, nama pelakuan dia memberi salam. Salam yang pertama mesti ke kanan. Nampak adik ni, contoh yang ustaz bagi ni, adik ni pandang ke kanan. Nampak ni tangan kanan, dia pandang kanan lah. Kalau kita tengok video ni, nampak macam kiri, tapi ni sebenarnya sebelah kanan. Faham ya semua? Dia pandang ke kanan. Memberi salam pertama sekali mesti pandang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bacaan dia. Lepas tu baru bagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandang belah kiri. Laki dan perempuan sama je keadaannya dalam memberi salam. Faham semua? Okey, dah faham semua ni. Ustaz nak kamu buat berlatih. Latih diri sendiri buat pelakuan solat. Buat dalam solat. Dalam semayang yang kamu buat, semayang sehari-hari tu. 5 waktu sehari kamu buat pelakuan yang betul. Ikut mak ayah kamu sembahyang. Ikut cara yang betul. Ingat, bila duduk tahiyyat akhir tu, kaki kanan, ibu jari kaki kanan dilipatkan, kaki kiri mesti letak bawah kaki kanan, punggung mesti dia ada atas lantai. Okey, ni memberi salam. Pandang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam pertama. Salam kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunat. Salam kedua sunat, salam pertama wajib. Okey, lafaz takbiratul ihram. Macam mana lafaz takbiratul ihram? Masa mula-mula kita nak semayang tu, lepas niat, kita nak masukkan niat dalam hati, kita kena sebut Allahu Akbar. Angkat tangan kamu. Kalau lelaki macam inilah keadaannya. Kalau perempuan macam inilah keadaannya. Paras bahu. Lelaki atas bahu. Bawah telinga. Mesti sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar tu tangan dah turun di pusat. Tangan kiri dekat pusat, tangan kanan dekat atas tangan kiri. Itulah keadaannya.
Lafaz takbiratul ihram, ingat. Takbiratul ihram tu apa? Allahu Akbar, angkat tangan ketika solat. Angkat tangan ketika solat. Allahu Akbar. Okey, faham semua? Okey, untuk latihan hari ini ustaz nak kamu fahamkan had aurat dalam solat. Had aurat yang kita belajar tadi, had aurat orang Islam yang kena jaga. Kalau lelaki antara pusat hingga lutut, perempuan seluruh tubuh badan adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan, mesti tutup aurat. Kalau nak sembahyang, mesti kita guna pakaian yang tebal. Tak boleh guna pakaian yang nipis yang boleh menampakkan bentuk dan tubuh badan. Bentuk tubuh badan. Faham semua? Yang kedua, ustaz nak kamu faham. Lepas tu kuasai dan buat pelakuan solat yang betul dalam solat seharian kamu. Kamu dah belajar, dah tahu cara dia macam mana. Ustaz nak kamu buat yang betul-betul punya perlakuan solat. Jangan selama ni kita tak tahu pun macam mana caranya. Tapi ni kita dah tahu, kita kena buat betul-betul. Yang ketiga, sebut lafaz takbiratul ihram dengan betul. Tadi pun kita dah belajar. Takbiratul ihram mesti sebut Allahu Akbar. Sebut betul-betul Allahu Akbar. Jangan salah. Jangan salah sebut. Sebut betul-betul Allahu Akbar. Okey, selepas tu buat latihan dalam buku 1 Pendidikan Islam, muka surat 40 dan 41. Buat latihan dalam buku 1 Pendidikan Islam, muka surat 40 dan 41. Ingat Lepas tu ibu bapa boleh bantu dan bimbing anak-anak kuasai pembelajaran dan melakukan latihan dalam buku 1 Pendidikan Islam. Okey, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harap apa yang kita belajar hari ini kamu dapat faham dan kuasai, dan buat. Ingat, buat. Hari-hari semayang, buat. Kalau tak semayang, dah boleh mula semayang, buat. Ikut mak ayah semayang. Faham? Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.